Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita dah selesai mudzakarah kitab Matan Safinatin Najah dan insya-Allah pada kali ini kita akan mulakan mudzakarah kitab baru iaitu kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Kitab Matan Safinatin Najah level 1. Matan Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah mungkin level 2 ataupun level 3. InsyaAllah lepas ni kita akan mudzakarah kitab Al-Yaqutun Nafis. Kemudian insyaAllah Fathul Qarib dan seterusnya insyaAllah. Untuk perbahasan kitab Al-Muqaddimah Hadramiyah yang digelar juga sebagai Minhajus Saghir, kita akan banyak merujuk kepada kitab Bushra Al-Karim, kitab Bushra Al-Karim karangan Al-Syekh Al-Alim Al-Faqih Al-Muhaqqiq Sa'id Ibn Muhammad Ba'ali Ba'ashin Ad-Daw'ani Al-Hadrami Al-Syafi'i rahimahullah. Bushra Al-Karim bisyarhi Masail Ta'lim. Imam Ibn Hajar juga ada syarahkan matan ini dan dinamakan sebagai Al-Minhajul Qawim ataupun Al-Manhajul Qawim. Tapi insya-Allah kita akan merujuk kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah lebih banyak sebab kitab Bushra Al-Karim lebih banyak kerana dalam kitab ini ada pandangan Imam Ramli dan Imam Ibn Hajar berbeza dengan kitab Minhajul Qawim karangan Imam Ibn Hajar. Sudah tentu pendapat beliau yang paling banyaklah. Kitab ini kita akan mulakan dengan perbahasan puasa, memandangkan kita sekarang dalam bulan Ramadan, kemudian kita mundur ke belakang bab zakat, sebab dalam bab zakat tu ada zakat fitrah juga berkait dengan Ramadan. Kemudian terus kita pergi ke haji, kemudian kita patah balik bab taharah, kemudian bab salat. Maknanya bab salat ialah bab yang terakhir yang kita akan bincangkan daripada kitab ini. Jadi susunan tu agak berlainan lah, insya-Allah. Jadi untuk murajaah, sahabat-sahabat boleh menggunakan kitab Bushra Al-Karim, walaupun kita agak sukar lah ayatnya agak sukar. Kalau tak boleh murajaah guna kitab ni, guna kitab Al-Manhajul Qawim, bahasanya lebih mudah. Ala kulli hal saya akan banyak guna kitab ini. Cuma tak semua masail yang ada dalam kitab ini kita akan bentang, tidak. Sebab ada juga masail yang saya tak faham. Ada juga masail yang mungkin agak rumit, kita tinggalkanlah. Jadi kita baca sekadar yang mampu. Sebab kalau kita nak sebut seluruh masail yang ada, maknanya kita baca Bushra Al-Karim. Bila baca Bushra Al-Karim, satu agak susah, satu lagi akan mengambil masa yang agaklah lama. Yang penting ru'usul masail dalam Muqaddimah Hadramiyah itu kita faham dengan sedikit tafriq, sedikit perbahasan dan syarahan insya-Allah. Kita baca Kitabus Shaum, kitab puasa. Okey, puasa pada sudut bahasa ialah al-imsak, menahan diri. Dalam ayat Quran disebut inni nadartu lirrahmani shauma, aku bernazar kepada Allah Taala untuk saum. Untuk apa? Untuk saum, iaitu untuk imsak, untuk diam, untuk tidak bercakap-cakap. Jadi menahan diri daripada berkata-kata. Itu saum pada sudut bahasa. Menahan diri daripada bercakap, daripada makan, daripada minum, daripada berjalan, daripada berdiri, daripada tidur. Itu kita panggil as-saum, lughatan mutlaqus saum. Pada sudut syarak, al-imsak amma ya'ti ala wajhil makhsus, menahan diri dengan apa yang akan datang, iaitu menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Daripada terbit fajar sampai ke maghrib. Ala wajhil makhsus, mengikut cara-cara yang khusus, iaitu mesti dengan niat. Puasa difardukan pada Sya'ban, tahun kedua Hijriah. Dan puasa Nabi Muhammad SAW ada yang 30 hari, ada yang 29 hari. Tu. Pahala puasa 29 hari dan 30 hari, kalau kita pandang pada setiap hari, pahalanya sama. Maknanya hari pertama daripada puasa 29 hari dan hari pertama daripada puasa 30 hari, level dia sama, pahala dia sama. Cumanya pada puasa 30 hari kita ada lebih sikit pahala. Pahala pada sudut apa? Pahala pada sudut kita puasa hari ke-30. Sebab pada 29 hari tak ada hari ke-30. Boleh. Jadi ada puasa 29 hari, ada bulan yang kita puasa 30 hari. Setiap hari ganjaran bagi dua jenis puasa ni sama, dua bulan ni sama.
berbeza sedikit bagi puasa 30 hari ni pada hari ke-30 tu. Hari tu memang gandaan, pada hari tu ada pahala lebih lah kalau kita puasa hari tu. Mana hari ke-30 tak kita puasa dapat pahala hari ke-30 puasa tu. Hari bulan 29 hari tidak dapat pahala hari ke-30 kita puasa, sebab kita tak puasa hari ke-30 tu. Kerana bulan tu hanya 29 hari. Tu begitu. Dan puasa ni termasuk bawah khususiat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan tidak ada umat pun yang difardukan ke atas mereka puasa kecuali mereka lalai akannya, dallu anhu, mana mereka tinggalkan kefarduan itu. Okey. Kita baca matan. Yajibu shaumu ramadhana bistikmali 30 Sya'ban. Pada awal perbahasan kitab musannif, pengarang kitab apa ni, Muqaddimah Al-Hadramiyah, siapa dia pengarang dia? Tak ingat nama. Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Fadl Al-Hadrami, Al-Allamah Al-Faqih. Pada permulaan perbahasan puasa, beliau membincangkan tentang sebab-sebab yang mewajibkan puasa. Sebab-sebab yang mewajibkan puasa. Dimulakan dengan sebab-sebab yang mewajibkan puasa secara umum, dengan makna semua orang pakat kena puasa. Lepas tu dalam syarah dia sebut sebab-sebab yang mewajibkan puasa secara khusus, dengan makna tak semua manusia kena puasa. Ada golongan tertentu sahaja yang wajib puasa. Kita akan bincang. Okey, yajibu shaumu ramadhan bistikmali Sya'ban 30. Wajib puasa Ramadan secara ijma'. Dan puasa Ramadan ini maklum min ad-din bid-darurah, satu perkara yang ma'ruf bid-darurah. Ma'ruf bid-darurah ni maknanya semua orang pakat tahu belaka. Yang mengaji pun tahu, yang tak mengaji pun tahu puasa itu fardu ke atas umat Islam. Orang kafir pun tahu puasa itu fardu ke atas umat Islam. Perkara yang jenis al-ma'lum min ad-din bid-darurah, siapa yang ingkar kewajipan itu jadi kafir. Jadi sesiapa yang mengingkari kewajipan puasa kafir dan layak dikafirkan oleh si qadhi ataupun hakim. Jadi dia tu kafir dan dikafirkan. Tu. Ramadan daripada ar-ramad. Ar-ramad bermakna syiddatul har. Sebab ketika mana orang Arab nak letak nama Ramadan, tak kebetulan ketika itu waktu sangat panas. Jadi mereka fikir nak bagi nama apa bulan ni, bagi Ramadan. Sebab apa? Kebetulan dengan ramad, terlampau panas. Begitu juga bulan-bulan yang lain, nama Haram, Safar apa tu, mereka nak letak nama, mereka berbetulan dengan kejadian ataupun situasi yang ada ketika itu. Tak. Jadi Muharram ada sebab dia, Safar ada sebab dia. Itu kalau kita katakan bahas al-lughat istilahiyah. Al-lughat istilahiyah, mana istilah daripada golongan tertentu, diletakkan oleh golongan tertentu. Contohnya diletakkan oleh orang Arab. Bulan ni nama sekian, bulan ni nama sekian, bulan ni nama sekian. Mereka letakkan nama bulan ini Ramadan, bulan seterusnya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, adalah berdasarkan situasi, keadaan yang berbetulan dengan bulan itu pada zaman dahulu. Tak. Tapi yang rajah, al-lughat ataupun lughah bukan istilahiyah, malah dia tu tauqifiyah. Tauqifiyah ni maknanya kita serah bulat-bulat kepada Allah Ta'ala. Tauqif min Allah Ta'ala kepada Sayyidina Adam. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu Nabi Adam, nama bulan ni sekian, nama bulan ni sekian, nama bulan ni sekian. Jadi Ramadan contohnya diletakkan pada bulan sekian, namanya Ramadan. Bulan kita puasa diletakkan nama sebagai Ramadan. Itu daripada Allah Ta'ala. Sama ada waktu puasa tu panas ataupun tak panas, nama dia Ramadan. Sebab Allah Ta'ala sebut lagu tu kepada Nabi Adam. Allah Ta'ala ajar seperti itu kepada Nabi Adam alaihissalam. Boleh? Kalau ikut istilahiyah, kalau kita katakan al-lughat istilahiyah, maka ketika mana Arab nak letak nama Ramadan, memang kebetulan waktu tu tengah panas. Jadi Ramadan diambil daripada ar-ramad, iaitu syiddatul har. Kalau kita katakan al-lughat itu tauqifiyah, maka
nama bagi bulan-bulan itu hanyalah daripada Allah semata-mata. Maknanya walaupun bulan Ramadan itu sejuk ataupun panas, bila mana Allah Ta'ala nak bagi nama Ramadan, maka Ramadan lah. Boleh Okey. Dan Ramadan ialah sebaik-baik bulan. Malah lebih baik daripada 10 hari pertama Zulhijjah. Kan? Dalam sebuah hadis Nabi sebut Ramadan sayyidul syuhur. Ramadan itu ketua kepada bulan-bulan. Okey. Malam Lailatul Qadar yang ada pada malam Ramadan merupakan sebaik-baik malam. Sebaik-baik siang apa? Sebaik-baik siang pula ialah hari Arafah. Hari Arafah. Jadi sebaik-baik malam ialah malam Lailatul Qadar, sebaik-baik siang ialah hari Arafah. Itu nisbah kepada setahun. Kalau nisbah kepada hari Jumaat, tak, ialah sebaik-baik hari. Okey. Naam, yaumu wiladatihi sallallahu alaihi wasallam afdalul ayyam mutlaqan fi haqqi ummati. Ada istidrak apa dia? Disebut kat sini benar. Hari Nabi dilahirkan itu ialah hari yang paling terbaik bagi hak umatnya. Maknanya lebih baik daripada hari Arafah, lebih baik daripada hari Jumaat. Hari apa? Hari Nabi dilahirkan. Itulah hari yang paling baik kepada umat Nabi. Adapun malam, okey, selesai kat situ. Walailatul Isra afdalul layali fi haqqihi. Malam Isra Mi'raj ialah malam yang paling afdal bagi pihak Nabi. Jadi hari Nabi dilahirkan ialah hari yang paling baik bagi umatnya. Lebih baik daripada hari Arafah, lebih baik daripada hari Jumaat dan sebagainya. Malam pula malam Lailatul Isra, itu malam yang paling baik bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kena ingat, maksud malam Isra itu paling baik ialah malam Isra yang berlaku Isra ketika itu. Bukan hari peringatan Isra. Kita sambut Isra Mi'raj hari 27 Rejab tak? Bukan hari itu paling baik, tak. Paling baik waktu Nabi betul-betul naik ke langit tu. Begitu juga hari Nabi lahir merupakan hari paling utama, paling baik, paling afdal kepada umat Nabi. Tak? Maksud dia ialah hari yang memang benar-benar Nabi dilahirkan, bukan hari yang kita duduk sambut setiap bulan tu ataupun setiap tahun tu. Tu. Jadi dalam matan, okey, selesai. Dalam matan sebut yajibu shaum Ramadan. Dia tidak sebut yajibu shaumu syahri Ramadan. Tidak disandarkan syahr sebelum Ramadan. Tidak disebutkan syahr sebelum Ramadan. Daripada situ kita faham tidak makruh kalau kita sebut Ramadan tanpa kita sebut syahr di hadapan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Sebut lagu tu tak ada masalah. Sebut Ramadan sahaja tanpa bulan, tanpa sebut syahr, lafaz syahr juga tidak ada masalah. Kita fahami perkara itu daripada matan itu sendirilah. Sebab matan tak sebut pun yajibu shaumu syahri Ramadan. Malah matan sebut yajibu shaumu Ramadan. Okey. Yajibu shaumu Ramadan biistiqmali Sya'bana 30. Wajib puasa Ramadan biistiqmal. Bi itu ba as-sababiyah, disebabkan sempurnanya Sya'ban 30 hari. Bulan Islam ada 29 hari, ada 30 hari. Tak ada istilah 31 hari dalam bulan Islam. Jadi kalau sempurna Sya'ban 31 hari, kalau sempurna Sya'ban 30 hari, confirm keesokan itu ialah satu Ramadan. Jadi itu sebab pertama, bila dah sempurna 30 hari, esoknya confirm satu Ramadan. Malah kalau ada orang nampak anak bulan Sya'ban lebih awal, maka bagi pihak dia 30 hari bulan Sya'ban akan berakhir lebih awal. Bila 30 Sya'ban berakhir lebih awal, bagi pihak dia satu Ramadan pun lebih awal bermula untuk diri dia. Jadi dia puasa lebih awal daripada kita. Boleh. Okey. Au bi ru'yati adlin al-hilala wa idza ru'ya al-hilalu bi baladin lazima man wafaqa matla'uhum matla'ahu wa li sihhati shaum syurutun. Itu yang pertama. Yang kedua, sabit juga
puasa Ramadan dengan cara biru'yati adlin, dengan melihatnya seorang yang adil. Adil sini memadai seorang, ihtiyatan. Dengan melihatnya seorang yang adil al-hilal, anak bulan. Anak bulan apa? Anak bulan Ramadan lah. Tu. Dengan syarat ba'dal ghurub, selepas daripada terbenam matahari. Selepas daripada terbenam matahari. Wa in kana hadidal basar, sekalipun matanya tajam. Jadi kat sini tidak disyaratkan mata pertengahan, tidak. Dalam bab-bab lain memadai dengan mata pertengahan. Kita tidak ambil iktibar dengan mata yang rabun ataupun mata terlalu tajam. Kat sini tidak ada masalah. Kalau seorang yang adil nampak anak bulan, dan nampak anak bulan itu selepas maghrib, walaupun mata dia tu tajam, maknanya pandangan dia tajam, tak seperti orang lain. Orang lain tak nampak, dia nampak seorang-seorang. Tak, disebabkan matanya yang tajam. Maka tersabit juga anak bulan Ramadan dan wajiblah puasa. Wajiblah puasa. Bila wajib puasa tu? Bila mana dia datang dan beritahu qadhi, buat penyaksian depan qadhi. Okey, sebelum kita masuk ke pembahasan penyaksian depan qadhi, kita beritahu dulu adil yang dimaksudkan dalam matan ialah adil syahadah. Adil syahadah, bukan adil riwayah. Adil ada dua, pertama adil syahadah, yang kedua adil riwayat. Adil riwayat ni adil dalam periwayatan hadis. Adil syahadah maknanya adil untuk memberi penyaksian. Tu. Dan dalam Safinatul Najah kita dah sebut dah syarat bagi nak jadi adil syahadah dan juga adil riwayah. Jadi kalau ada riwayah buat penyaksian ditolak oleh hakim, oleh qadhi. Okey. Bila kita sebut adil, maka kalau orang fasik buat penyaksian ditolak. Bila kita sebut adil syahadah, maka kalau budak kecil, hamba perempuan buat penyaksian memang ditolak. Berbeza kalau budak kecil, hamba ataupun orang perempuan buat meriwayatkan hadis, maka kekal diterima sebab ada riwayah itu cukup bagi mereka lah. Okey. Wala tushtaratu huna al-adalah al-batinah fi syahid. Di sini tidak disyaratkan adil dengan adil batinah. Malah memadai dengan adalah zahirah. Adalah ada dua, adalah zahirah, adalah batinah. Adalah zahirah ialah wahiyal lati la yu'raf li sahibiha mufassiq wa illam yu'lam lahu taqwa ihtiyatan lil ibadah. Adalah yang zahirah ialah adalah yang kita tak tahu perkara yang menyebabkan seseorang tu jadi fasik. Sekalipun kita tak tahu yang dia tu bersifat yang sifat takwa. Kita ulang. Adil al-zahirah ialah wahiyal lati la yu'raf li sahibiha mufassiq wa illam yu'lam lahu taqwa. Adil al-zahirah ialah adalah yang kita tidak kenal pasti bagi pemilik adalah zahirah itu mufassiq, perkara yang memfasikkan dia. Mana kita tengok orang tu molek, kita tak kenal, kita tak tahu dia tu minum arak, kita tidak tahu dia tu berzina, perkara-perkara yang menyebabkan dia boleh jadi fasik, kita tak tahu tentang diri dia. Boleh jadi dia berzina, boleh jadi dia minum arak, tapi kita tak tahu. Tak. Okey, itu kita panggil adalah zahirah. Sekalipun kita tak kenal dia ni orang yang bertakwa ke ataupun tidak. Memadai kita tak tahu perkara yang menyebabkan dia jadi fasik, maka dianggap sebagai adalah zahirah. Jadi mudah je lah, siapa-siapa mari tak tengok molek, perangai molek, terima terus. Memadai dengan adalah zahirah, ihtiyatan lil ibadah, sebab kita nak berjaga-jaga dalam ibadat. Tak, boleh jadi dia nampak sungguh dan dia beritahu, maka kita terima. Keesokannya kita pakat-pakat puasa. Tak, boleh jadi dia tipu, tapi boleh jadi dia betul. Kalau dia tipu, kita puasa hari yang sepatutnya tidak puasa, ada masalah? Tak ada masalah, dapat pada sunat. Tapi kalau dia cakap betul, hari yang sepatutnya kita puasa, kita tak puasa sebab kita tolak penyaksian adalah yang zahirah tadi. Jadi menyebabkan kita buat satu perkara yang apa tu, kerugian lah.
Sekalipun kalau kita tak katakan satu dosa, tak, kita buat satu perkara yang rugi. Bila mana hari yang sepatut kita puasa, kita tak puasa, akhir sekali kena qada. Sebab tu dikatakan ihtiyatan lil ibadah, kita terima penyaksian seorang adil sekalipun adil tu adil al-zahirah. Adapun adalah batinah, maksud dia ialah wahyal lati yurja'u fiha ila qauli muzakkin. Nak tahu seorang tu adil batinah, dikaji betul-betul. Man qadi utuskan 2-3 orang, pergi cek kawan ni, pergi tanya jiran dia, selidik dia, tanya orang pejabat, kerja sekali dengan dia, kawan yang berbuana perangai. Kalau molek tak buat perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang menyebabkan dia fasik, maka dia anggap sebagai adil al-batinah. Di sini memadai adil al-zahirah. Kalau adil batinah, ahlan wa sahlan, lebih-lebih lagi. Tak. Maka kita faham bi ru'yati adilin ay bi ru'yati adilin walau zahirah. Kalau batinah, maka ahlan wa sahlan. Okey. Saksi tu bila dia nak buat penyaksian, mesti dia sebut dengan lafaz syahadah. Dia kena sebut asyhadu, lafaz syahadah. Asyhadu anni ra'aitul hilal. Begitu. Ataupun dia sebut asyhadu annal hilal halla. Aku menyaksikan sesungguhnya anak bulan tu telah terbit. Kalau dia sebut ghadan min Ramadan, dia sebut gitu. Dia jumpa qadi, dia beritahu esok puasa lah. Tak wajib terima. Kita nak terima dia cakap, mesti dia sebut asyhadu, aku menyaksikan sesungguhnya aku melihat anak bulan. Dan qadi juga mesti sebut sabata indi. Bila mana dia dah sebut asyhadu anni ra'aitul hilal, qadi pun balas sabata indi, telah sabit di sisi aku anak bulan, disebabkan penyaksian seorang yang adil ini. Lepas tu qadi pun umumkan kepada masyarakat supaya semua orang pakat-pakat puasa. Ataupun qadi sebut hakam tu bi syahadatihi, aku telah hukumkan dengan penyaksian yang telah dibuat oleh orang ni, oleh seorang yang adil ni. Boleh. Okey, dalil kepada kita memadai menerima walaupun seorang adil yang bagi tahu nampak anak bulan, kita terima. Apa dalilnya? Khabar Ibnu Umar. Akhbartu Nabiy sallallahu alaihi wasallam anni ra'aitul hilal fasama wa amara bisiyami. Ibnu Umar kata, aku mengkhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku ni nampak anak bulan. Tak, maka Nabi puasa. Dan Nabi suruh orang lain, manusia lain pakat-pakat puasa. Akhbar tu dalam syarah disebut syahid tu indah, aku buat penyaksian di depan Nabi. Begitu. Okey. Wa mahallu thubutihi bi wahid bin nisbati lis-shaum wa kadza tawabi'uhu ka tarawih wa nahwiha mimma yata'allaq bi Ramadan. Tempat sabitnya Ramadan dengan penyaksian seorang yang adil ialah bila kita nisbahkan kepada puasa. Maknanya bila seorang yang adil bagi tahu nampak anak bulan, esok kita pakat-pakat puasa. Begitu juga adik-beradik bagi puasa. Seperti tarawih malam tu, kita tarawih, esok nak puasa. Tak? Witir secara berjemaah malam tu boleh buat dah. Tak? Boleh bersahur dah pagi tu. Boleh niat dah untuk puasa esok hari. Jadi perkara-perkara yang berkait dengan Ramadan, dengan puasa tak akan terjadilah, akan diterima, akan berlaku. La binisbati li nahwi ajalin wa talaqin wa itqin unliqa bihi illa fi haqqi mar'ah. Tidak diterima penyaksian seorang adil tu yang nampak anak bulan Ramadan tu, la binisbati li nahwi ajalin wa talaqin wa itqin unliqa bihi illa fi haqqi mar'ah. Tidak tersabitnya anak bulan ataupun tidak tersabitnya awal bulan Ramadan bila dilihat oleh seorang yang adil binisbah
bila dinisbahkan kepada selain daripada puasa. Contohnya ajal. Ajal ni waktu kita nak bayar hutang contohnya. Tak, kita berhutang, kita kata kat dia masuk awal Ramadan aku bayar. Tiba-tiba ada seorang pemuda nampak anak bulan, dia buat penyaksian daripada qadi. Tak, tersabitlah awal Ramadan, tapi tersabit pada sudut puasa sahaja. Mana semua kena pakat-pakat puasa, kena tarawih, sahur dan sebagainya. Tapi satu Ramadan itu adakah tersabit untuk bayar hutang? Maknanya kita katakan waktu untuk bayar hutang dah sampai. Tidak. Tidak. Kecuali bagi mereka yang betul-betul lihat. Contoh saya berhutang, saya lihat sungguh anak bulan. Ketika itu sampai satu Ramadan saya kena bayar lah. Sebab saya sendiri yang tengok anak bulan tu. Tapi mereka yang tak tengok anak bulan, satu Ramadan tu belum tersabit bagi pihak dia, dengan makna tak perlu lagi bayar hutang lah, sebab tak sampai lagi satu Ramadan. Boleh jadi esokan harinya. Tak. Wa talaq, ada taklid. Dia kata kalau masuk satu Ramadan kamu jatuh talak. Tiba-tiba bulan Ramadan tersabit dengan penyaksian seorang yang adil. Adakah jatuh talak? Tidak. Melainkan kalau suami itu sendiri yang tengok anak bulan, maka jatuh talak. Paknya mungkin begitu juga kalau bebaskan hamba. Dia kata kalau masuk awal satu Ramadan aku bebaskan hamba. Tu. Tersabit anak bulan Ramadan dengan penyaksian seorang yang adil. Adakah hambanya terbebas? Tidak. Melainkan kalau dia sendiri pemilik hamba tu yang tengok anak bulan, maka terbebaslah hambanya. Sebab apa? Dah masuk satu Ramadan. Jadi kita ulang, wa mahallu thubuti, tempat tersabitnya awal bulan Ramadan dengan penyaksian seorang yang adil ialah bila kita nisbahkan, bila kita kaitkan dengan puasa dan adik-beradik puasa seperti tarawih, witir secara berjemaah dan sebagainya. Tidak kalau kita kaitkan dengan perkara seperti tempoh bayaran hutang, seperti taklid talak, taklid bebaskan hamba dan sebagainya. Akak, okey. Kita sebut dalam matan tadi au bi ru'yati adlin al-hilal. Tersabit Ramadan dengan melihatnya anak bulan oleh seorang yang adil. Okey, kita sebut bi ru'yah, dengan melihat. Terkeluar daripada bi ru'yatil adli ini mereka yang tidak adil. Allahumma salli ala Muhammad. Kita sebut apa tadi? Allahumma salli ala Muhammad. Kharaja bi ru'yatil adli. Terkeluar daripada perkataan kita ru'yatul adli, syahadatuhu bi thubuti fi baladin akhar fala budda min ithnaini fama marra fi thubuti 'ala al-umum. Kita sebut tadi nak sabit bulan Ramadan dengan melihatnya seorang yang adil. Bila kita sebut dengan melihatnya seorang yang adil, maka terkeluarlah kalau dia tidak lihat, tapi dia hanya buat penyaksian tentang sabitnya Ramadan di tempat lain. Contoh, Zaid duduk di Thailand contoh. Zaid di sana nampak anak bulan dah. Zaid datang ke Malaysia, dia nak buat penyaksian. Yang Thailand ni dah puasa. Dan Thailand ni pula tempat sama waktu terbenamnya matahari dan terbitnya matahari. Jadi Zaid tahu hukum hakam sedikit, jadi Zaid buat penyaksian supaya Malaysia ni puasa juga esok. Sebab apa? Sebab tempat yang sama terbit matahari, sama waktu terbenam matahari, dah nampak anak bulan. Maka tempat yang tak nampak anak bulan, yang tempat itu sama waktu terbenam dan terbit matahari, kena puasa juga. Tak? Jadi Zaid tadi buat penyaksian depan qadi. Dia kata sesungguhnya aku telah datang daripada negara yang telah nampak anak bulan. Negara itu pula waktu
terbit dan tenggelam matahari itu sama dengan Malaysia. Jadi Malaysia pun kena puasa juga esok hari ni. Ketika itu tak boleh seorang sahaja. Zaid kena bawa 2 orang. Zaid dengan seorang lagi kawan dia. Kalau nak buat penyaksian sebegitu rupa. Sebab Zaid tak tengok anak bulan tu. Zaid hanya nak buat penyaksian, di sana puasa, maka sini kena puasa juga. Dia nak buat jumpa qadi perkara tu. Sebab sana puasa, sini nak puasa juga. Kena 2 orang datang. Buat penyaksian depan qadi. Okey. Apa yang telah disebutkan sebelum ini, iaitu yang pertama dengan sempurnanya Syaban 30 hari, yang kedua dengan nampaknya anak bulan oleh seorang yang adil dan dia buat penyaksian depan qadi. Itu cara untuk tersabitnya Ramadan secara umum, dengan mana semua rakyat jelata pakat puasa belaka. Kita baca dalam Musyarrah Karim disebut bahawa amma thubutu alal khusus, adapun tersabitnya Ramadan secara khusus, maka fa'ala man ra'ah walau fasiqan, ke atas orang yang tengok walaupun fasik. Contohnya Ali tengok anak bulan, Ali fasik. Bila fasik, kalau dia jumpa qadi, dia tunggu ditolak penyaksiannya. Tapi dia sebabkan dia nampak, dia kena puasa. Dia seorang kena puasa, orang lain tak puasa. Orang lain tak puasa. Wa ala man tawatara indah walau min kufar ru'yatuhu. Tu. Begitu juga ke atas orang yang dapat maklumat tentang tentang terzahirnya anak bulan daripada bilangan yang tawatur, walaupun daripada orang kafir. Contoh mari kat dia 2,000 orang orang kafir, 1,000 orang kafir, kata apa anak bulan dah nampak. Pok-pok kafir dah nampak kan. Dengan adat yang terlalu ramai, yang pada adatnya mustahil mereka ni berpakat untuk menipu orang si Zaid yang muslim tu. Ketika itu Zaid pun kena puasa. Sebab apa? Sebab dia dapat maklumat daripada satu golongan, satu bilangan yang tawatur, walaupun golongan itu kafir. Dia pok-pok kafir yang nampak. Pakat-pakat nampak belaka orang kafir. Dia orang muslim tak nampak. Orang kafir beritahu dia. Orang kafir itu adatnya tawatur. Zaid terima dan kena puasa. Au thubutuhu fi mahallil muttafiqin matla'uhu ma'a matla'i mahallihi, ataupun tersabitnya anak bulan di tempat yang matla'nya sama dengan matla' au thubutuhu fi mahallin muttafiqin matla'uhu ma'a matla'i mahallihi, ataupun tersabitnya anak bulan di satu tempat. Tempat tu matlak tu mana tempat waktu terbenam matahari, waktu terbit matahari. Tersabit di satu tempat, contoh Thailand. Malaysia pun waktu masuk maghrib, waktu masuk subuh sama dengan Thailand. Ketika itu walaupun nampak di Thailand, Malaysia pun wajib kena puasa. Wa ala man akhbarahu mawthuqun bihi annahu ra'ah. Kalau ada orang yang dipercayai bagi tahu kita yang dia tu nampak anak bulan, Zaid nampak anak bulan, Zaid beritahu kita yang dia tu nampak anak bulan, dan Zaid ni dipercayai, kita pun kena puasa juga. Adakah kita tengok anak bulan? Tak, tapi kita terima khabar daripada seorang yang dipercayai, iaitu Zaid. Zaid memang betul-betul tengok anak bulan, dan dia beritahu kita kena puasa lah. Mana tadi? Au ghairu mawthuqin bihi. Ataupun orang yang bagi kita tu orang yang tidak dipercayai. Tapi kita percaya. Contohlah Umar ni kaki sembang menipu sama. Tapi bila dia beritahu kita pasal dia tu nampak anak bulan, kita percaya. Sebab kita tahu Umar ni dia berhenti bab falak. Lepas tu bab agama dia memang tak tipu aku. Orang lain dia tipu, bab dunia dia tipu. Tapi aku bab dunia dia kelentong, bab akhirat dia tak pernah kelentong aku. Jadi kita percaya bila dia cakap esoknya Ramadan sebab dia nampak anak bulan, kita pun wajib puasa. Sebab apa? Percaya satu khabar yang disampaikan oleh orang yang kuat menipu, orang yang tidak boleh dipercayai. Tapi disebabkan kita percaya cakap dia, kita pun kena puasa. Wa ala man arafahu bihisabi aw tanjimi. Begitu juga orang yang tahu tentang masuknya awal Ramadan dengan cara falak ataupun dengan cara nujum. Ketika itu
mereka juga wajib puasa. Cuma puasa yang mereka kerjakan itu di sisi Imam Ibn Hajar tidak memadai untuk gugurkan Ramadan. Dengan mana walaupun mereka puasa boleh jadi awal sehari, sebab mereka dah tahu awal Ramadan dengan cara hisab, dengan cara falak. Jadi mereka katakan esok puasa. Orang lain tak nampak nak bulan lagi, jadi tak puasa lagi. Orang lain puasa lusa, jadi dia puasa awal. Tak. Walaupun dia puasa awal, puasa yang awal sehari dia buat tu tidak dikira untuk Ramadan. Dengan makna dia kena puasa macam orang lain juga, penuhkan bulan itu. Maknanya dia akan puasa lebih sikit lah. Kalau orang yang puasa 30 hari, dia akan puasa 31 hari. Campur hari pertama yang dia hukumkan sebagai satu Ramadan dengan cara falak tu. Okey, selesai kat situ. Wa ala man ra'a al-alamat. Begitu juga ke atas orang yang melihat tanda-tanda yang menunjukkan telah tersabitnya anak bulan. Ni sebahagian negara dia ada tanda. Contoh Mesir, dia ada gantung apa tu, kendi-kendi yang cantik lah, di atas langit. Ada atas bumbung di depan rumah, di atas pokok, dengan kelipan cahaya yang cantik daripada kendi tu. Kalau bulan lain mereka tidak akan gantung benda tu. Jadi bila orang Mesir nampak perkara tu, ni esok Ramadan lah ni. Sebab kalau bulan lain confirm tak ada, bulan Ramadan sahaja ada. Begitu juga sebahagian tempat bunyi meriam 10 kali. Bunyi meriam 10 kali tak akan berlaku sepanjang tahun kecuali esoknya akan puasa. Jadi yakin kita, adat tu menyebabkan datangnya satu keyakinan dalam hati. Jadi esok pun boleh kita puasa berdasarkan alamat yang sebegini rupa. Okey. Begitu juga ke atas orang yang zon, maksudnya Ramadan dengan ijtihad. Fi haqqi nahwi mahbus jahila waqtah. Contohnya orang tu di penjara, dia tak tahu bila masuk Ramadan. Dengan cara pengkhabaran orang yang adil, dengan cara pengkhabaran daripada kerajaan. Tak, sebab dia duduk dalam penjara, TV tak ada, apa semua tak ada, handset tak ada. Jadinya dia ijtihad. Dia dengar kat tepi-tepi apa tu, pintu ataupun tingkap penjara tu, dia dengar bunyi macam apa tu, orang baca Quran, macam lebah. Ada kata ni malam Ramadan ni, malam biasa tak ada bunyi lagu ni orang pakat tarawih belakang ni. Jadi dia puasa esok hari, boleh. Ataupun dia dengar bunyi meriam 10 kali, ni memang confirm lah esok Ramadan ni. Tak. Jadi dengan cara-cara tertentu dia hukumkan esok tu Ramadan, maka dia pun puasa. Okey. Orang yang jenis lagu ni, kalau puasa dia tu berbetulan dengan puasa orang lain kat luar, maka selesailah, nama dia adab. Tak. Tapi kalau waktu dia start puasa tu lebih awal daripada orang lain, dia start puasa, lepas tu dia habis puasa. Bila dia habis puasa, orang lain kat luar penjara baru start puasa, maka puasa awal yang dia buat tu dapat pahala sunat. Tak. Okey. Ada kala dia puasa lambat, orang lain pakat puasa dah. Tak. Dia masuk penjara dan dia ijtihad esok puasa. Jadi dia puasa selepas daripada orang lain pakat puasa. Okey, puasa yang dia kerjakan tu dia anggap sebagai qada kepada puasa yang telah lalu. Okey. Jadi semua yang saya sebut itu ialah perkara-perkara yang mewajibkan puasa secara khusus ke atas individu tertentu. Contoh yang mula-mula tadi tu, orang yang fasik melihat anak bulan, dia seorang-seorang je puasa, orang lain tak puasa. Kalau dia beritahu orang lain percaya, dia dan orang lain yang percaya tu kena puasa. Tak. Ataupun orang yang dipercayai bagi tahu kita dia nampak anak bulan, kita percaya kat dia puasa, kita pun puasa. Jadi 2 orang je lah. Ataupun 2-3 orang yang dengar khabaran dia dan percaya cakap dia, tak pakat-pakat puasa. Mereka jadi 4-5 orang saja, jadi tak ramai puasa. Tak. Berbeza pada
dua perkara yang disebut dalam matan, iaitu dengan sempurnanya 30 Syaban dan juga dengan nampaknya bulan oleh seorang yang adil, dan seorang yang adil itu buat penyaksian di depan qadi. Itu semua manusia pakat-pakat puasa belaka. Tak? Okey. Sikit lagi. وهذه المذكورات كما يجوز له بها صوم رمضان يجوز بها الفطر عنه. Perkara-perkara yang telah kita sebutkan, sebagaimana harusnya kita iktimad untuk kita mula puasa, harus juga kita iktimad untuk kita habiskan puasa dan kita raya. Tak? Contohnya, wa idza sumna bi 30 yawman bi adlin aftarna wa illam nara al-hilal ba'daha wa lam yakun ghaimun kama law sumna bi adlain. Kalau kita puasa Ramadan disebabkan penyaksian seorang lelaki yang adil, kita puasa Ramadan, kita dah habis puasa Ramadan 30 hari dah. Tak? Bila habis puasa Ramadan 30 hari, kita nak raya ni, tapi anak bulan Syawal tak ada lagi, tak nampak lagi. Tak, boleh tak kita raya? Boleh, tidak ada masalah. Sebagaimana kamu boleh puasa dengan beriktimad kepada syahadah seorang yang adil, kamu juga boleh berbuka dengan iktimad kepada syahadah seorang yang adil tadi tu. Boleh. Maknanya bila dia beritahu esok Ramadan, mana bila dah habis 30 Ramadan tu, confirm lah 1 Syawal, sekalipun tak nampak nak bulan. Kama law sumna bi adlain, seperti mana kalau kita puasa dengan pengkhabaran 2 orang, dengan syahadah 2 orang, bukan pengkhabaran, dengan syahadah. Yang kita cerita tadilah. Tak, Zaid dengan Umar duduk di Thailand, mari ke Malaysia buat penyaksian depan hakim. Tak, yang di sana di Thailand dah nampak anak bulan. Matlak sana sama dengan matlak sini, sama dengan Malaysia. Jadi Malaysia pun kena puasa juga macam orang Thailand. Tak, jadi kita puasa bila habis 30 hari boleh raya walaupun tak nampak anak bulan. Okey. Walau sama biqauli man i'taqada sidqah 30 walam yara al-hilal atau walam yura al-hilal lailata 31 lam yaftur inda Ibn Hajar li'annahu innama sawwabnahu ihtiyatan fala nufattiruhu ihtiyatan. Okey, kalau kita puasa disebabkan kita percaya kepada seorang yang memberitahu kita dia tu nampak anak bulan. Ada seorang yang fasik tak nampak anak bulan, dia beritahu kita dia nampak anak bulan. Dia ni kaki sembang, tapi kita percaya, kita pun puasa sekali. Malah kita wajib puasa bila kita percaya dia. Okey, bila kita puasa bersama-sama dengan dia, kita dah habis dah 30 hari puasa. Nah, bila habis 30 hari puasa, nak raya esok ni, cuma tak nampak anak bulan lagi. Anak bulan Syawal. Boleh tak berbuka? Imam Ibn Hajar kata tak boleh berbuka, tak boleh raya. Apa beza masalah dengan masalah ke atas? Ke atas puasa 30 hari disebabkan mukhabarah seorang yang adil. Bila habis 30 hari walaupun tak nampak anak bulan, kita boleh kita boleh raya. Kat bawah ni kita puasa disebabkan kita percaya seorang yang fasik beritahu nampak anak bulan. Kita habis 30 hari dah kita tak nampak anak bulan. Esok tu tak boleh nak raya sebab tak nampak anak bulan. Tak, bezanya ialah kat atas tu orang adil, kat bawah ni orang yang fasik. Adil dianggap sebagai hujjah syar'iyah, adapun fasik tidak dianggap sebagai hujjah syar'iyah. Beza pada sudut tu. Jadi kat atas kita boleh berbuka, kat bawah kita tak boleh berbuka. Ihtiyatan, kerana ihtiyat. Bila kamu percaya orang yang fasik tu beritahu dia nampak anak bulan, maka ihtiyatnya kamu puasa juga. Boleh. Tapi bila dah habis 30 hari, tak, ihtiyatnya kamu jangan berbuka. Kamu puasa juga bersama orang-orang lain. Maknanya hari tu hari ke-31 kamu puasa. Sebab apa? Nak ihtiyatan. Boleh jadi hari itu tak, bukan 1 Syawal, malah hari itu ialah 30 Ramadan. Macam mana boleh berlaku sebegitu rupa? Boleh jadi orang yang kamu percaya itu sembang menipu kamu. Jadi nak berjaga-jaga, tak, kita sebut kamu kena puasa juga macam orang lain. Jadi tahun tu kamu puasa 31 hari.
Boleh kan? Jadi kat atas orang yang adil, yang sebagai hujah syar'iyah, kat bawah ni masalah kat bawah orang yang fasik, maka tidak dianggap sebagai hujah syar'iyah. Sebab tu kat atas kita boleh beraya lah walaupun tak nampak bulan, kat bawah tidak boleh. Yang ni kita baca laju je sebab kita tak reti bab falak. Wa idza ru'yal hilalu bi baladin lazima as-sawmu man wafaqa matla'uhum matla'ah. Kalau dilihatnya anak bulan di satu negara, di satu tempat, di satu negeri, maka wajib juga puasa ke atas tempat-tempat yang sama matlak dengan negara yang dah nampak anak bulan. Ini macam tadilah dia sebut di Thailand dah nampak anak bulan. Tak waktu terbit matahari, waktu tenggelam matahari, Thailand dengan Malaysia sama. Maka bila sana puasa, sini pun wajib puasa. Tu. Itu matlak. Bila sama wajib puasa juga. Ini perbahasan ni memang kita tak reti nak syarah lebih lah, sebab dia berkait dengan perbahasan ilmu falak dan kita tidak ada ilmu tentangnya. Dalam ni kita baca sikit. Qala Syarqawi, Imam Syarqawi sebut, alladhi alaihi al-fuqaha anna ma bainahuma 24 farsakhan matla'uhuma mukhtalif wa ma dunahuma muttahid. Imam Syarqawi sebut para fuqaha mengatakan kalau antara dua tempat itu jaraknya tak 24 farsakh. Satu farsakh 5.5 km, 24 farsakh 132 km. Imam Syarqawi sebut daripada satu tempat ke satu tempat jaraknya 132 km, tak, maka matlaknya berbeza. Tapi kalau bawah daripada 24 farsakh, iaitu bawah daripada 132 km, maka matlaknya sama. Bila matlak sama maka wajib puasalah. Cuma perbahasan ni dia agak rumit, dan untuk kita tatbik terus pada alam realiti tu tunggu dululah. Tunggu dulu. Sebab sekarang ni ada satu perkara lain selain daripada nampaknya matlak itu. Selain daripada perbahasan matlak, kita ada satu perkara lain yang perlu kita pandang, iaitu pemimpin. Matlak tempat ni, matlak ni sama dengan tempat ni. Tak? Waktu terbit dan tenggelam matahari sama. Tapi sini pemimpin orang lain, sini negara lain pemimpin orang lain. Tu. Jadi perbahasan akan jadi agak luas. Wallahu a'lam. Rasanya dalam kitab Ithaful Anam fi Ahkam As-Siyam, karangan siapa dia, Habib apa tu, ada perbahasan ni. Kalau sama matlak tapi hakim berbeza. Kalau sama matlak dan hakim sama, pemimpin sama, dua tempat tu. Lepas tu hakim sama tapi matlak berbeza. Lepas tu matlak berbeza, hakim berbeza. Tu ada 4 gambaran keluar. Kita ada hukum hakam, boleh rujuk kitab lah. Okey. Tengok sikit sini. Jadi apa dia tadi Imam Syarqawi sebut, kalau lebih daripada 24 farsakh, lebih daripada 132 km ataupun 24 farsakh dan ke atas, maka matlaknya berbeza. Kalau 23 dan ke bawah, 23 farsakh dan ke bawah, maka matlaknya sama. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan satu masalah. Masalah ni famous. Walau safara 543 tu ke bawah tu. Walau safara min mahalli ru'yah ila mahallin yukhalifuhu fil matla'. Walam yara ahluhu al-hilala wa faqahum fi as-sawm akhir ash-shahr. Fayumsik ma'ahum wa in kana mu'ayyidan li'annahu sara minhum. Kalau seseorang itu bermusafir daripada tempat nampak anak bulan, contoh dia daripada Malaysia, dia nampak anak bulan, dia pergi ke Mesir, tempat tak nampak anak bulan lagi, tak.
maka dia kena ikut orang Mesir pada akhir syahr. Okay, dia tadi tu puasa awal lah. Mesir tu Tak, sebab dia nampak 6 bulan awal. Jadi sepatutnya kalau puasa awal, tak, maka raya awal. Tapi kat sini tak, dia tak boleh raya awal. Bila dia pergi pada tempat yang belum nampak 6 bulan, maka mereka akan ambil puasa lambat. Dia tadi tu kena puasa juga sekali dengan orang Mesir pada akhir bulan. Sekalipun pada hari itu sebenarnya dia dah raya dah, sebab dia dah habis puasa 30 hari dah. Tak, kita sebut dia kena imsak juga, kena puasa juga. Sebab dia dah jadi satu orang yang termasuk bawah kumpulan itu, maka kena ikut hukum kumpulan itulah. Kalau mereka puasa, kena puasa. Wa kadza la wasala sha'imun li mahallin ahluhu mu'ayyidun atau mu'ayyadun fa yuftiru ma'ahum fa qada yawman in sama 28 ma lam yarji' minhu qabla tanawulihi mufattira ataupun muftira. Begitu juga kalau orang yang puasa sampai di satu tempat yang tempat itu masyarakatnya dah raya. Dia sedang puasa di Malaysia. Dia sampai satu tempat tu orang dah pakat raya dah, maka raya sekali dengan mereka. Tak. Okey. Kemudian kalau dia dah puasa 29 hari, maka selesailah. Tak perlu nak qada dah. Sebab bulan Islam sama 29 ataupun 30. Tak. Tapi kalau dia hanya puasa 28 hari, dia baru sempat puasa 28 hari, dia sampai di tempat tu orang dah raya, dia pun raya sekali. Dia kena qada sehari lagi. Nak sempurnakan 29 hari, sebab tidak ada bulan Islam yang hanya 28 hari, tak ada. Dia bulan Islam sama ada 29 ataupun 30. Sama ada 29 ataupun 30. Hukum ini tidak khusus hanya untuk puasa, malah untuk sembahyang pun begitu. Contoh, kita dah sembahyang maghrib di satu tempat. Sebab apa? Sebab matahari dah terbenam. Tak. Kemudian kita musafir daripada tempat itu ke tempat lain yang belum masuk maghrib. Kemudian azan maghrib, kita pun kena ulang maghrib buat kali kedua di sana. Sebab apa? Kita dah jadi ahli di tempat itu, orang di tempat itu, orang kawasan itu. Jadi orang sana maghrib, kita pun maghrib sekali. Jadi hari itu kita sembahyang 2 kali maghrib. Itu yang baca ulang maghrib. Selesai kat situ. Wa nasihatis shaum, itu kita akan baca nanti. Untuk sahnya puasa Ramadan ataupun selain Ramadan ada syarat-syarat. Okay. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.